Hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selamat datang dan ahlan wa sahlan saya ucapkan ke program Students Dilemma Business versus Study anjuran Council of Islamic Education Students. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi sebab dengan kurniaannya dapat kita sama-sama berkumpul pada program pada malam ini. Baik, kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Baiklah, bagi memberkati program kita pada malam ini, jadi saya menjemput Brother Naimullah bin Khalid untuk membacakan doa dan kita sama-sama mengaminkan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Brother Naimullah atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis kita berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat, insyaAllah. Jadi seterusnya, bagi melancarkan talk session kita pada malam ini, ialah kita sama-sama meraihkan kehadiran speaker jemputan kita, iaitu Brother Muhammad Aklan bagi program kita pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikitlah mengenai speaker kita yang hebat pada malam ini. Nama penuh beliau Muhammad Aklan bin Muhammad Rosli dan beliau juga merupakan student seperti kita jugalah, merupakan pelajar UiTM Raub Pahang di dalam jurusan Ijazah Sains Perundangan. Dan walaupun beliau sibuk dalam pembelajaran, menjadi seorang founder Cokotum Enterprise sejak 2018 bukan halangan untuk beliau. Beliau juga tak menang tangan dalam menerima jemputan sebagai jurucakap dan juga panel dalam pelbagai program seperti Inspirasi Business Talk 2.0 di UiTM Puncak Alam, Asas Digital Marketing and Where Should I Start di UUM, Pasca Pilihan Raya di UiTM Raub, Want to be rich? Let's do it di UiTM Perlis, CEO Talk Series 1 di UMK, Business Dialogue Startup di Unimap dan UiTM, dan yang terakhir Coffee Talk yang Entrepreneur Can Change the Future, mahasiswa UiTM Selangor. Masya Allah, so dengar tadi sangat hebatlah kita punya speaker, terlampau banyak pengalaman yang dah diraih begitu. Dan sebelum saya meneruskan, saya nak bagi tahulah untuk akhir program kita nanti, iaitu pada pukul 9.50 kita akan ada sesi Q&A. Jadi untuk para peserta dan juga yang join lah dalam ni, boleh get ready siap-siap lah nak tanya soalan untuk Brother Aklan kita, sebab ni bukan calon-calon orang, so get ready lah soalan untuk beliau ya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan memulakanlah talk session untuk Brother Aklan. Jadi saya akan mengutarakan beberapa soalan untuk Brother Aklan. Jadi Brother Aklan, anda ada ke tu?
Ada, takkanlah tak ada. Ada, okey. Baik, okey, Brother Aklan, seorang founder yang hebat. Sebenarnya sejujurnya lah, saya masih rasa macam agak tercengang lagi sebab saya Brother Aklan ni antara orang yang saya adore lah. Selalu saya tengok dekat TikTok apa semua, saya macam hebatnya entrepreneur ni kan. Saya macam agak tercengang lagi lah bila dapat berjumpa bersama ni kan. Jadi soalan pertama saya nak ajukan kepada Brother Aklan kat malam ni, apakah yang membuatkan Brother untuk menjadi seorang founder yang sangat muda lah sebab masih belajar lagi kan. So macam mana, apa yang membuatkan Brother menjadi founder? Macam itulah. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, tak perlulah panggil brother-brother. Kita rasa macam pelik pula kan. Panggil Aklan je. Lan ke Aklan ke apa ke, tak kisahlah. Panggil je, tak kisah. So, sebelum apa-apa, sebelum saya menjawab soalan tu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Itulah. Tapi bukannya suruh bercinta, tapi kita suruh mengenal. So, saya adalah Aklan. Tadi nama penuh semua telah dilontarkan oleh MC kita. So, saya adalah Aklan. Saya adalah founder kepada Cokotom. Siapa pernah dengar? Ada ke sesiapa pernah dengar Cokotom? Siapa pernah dengar? Boleh komen pernah. At least saya tahu brand saya ni ada orang tahu ke? Gitulah. So saya juga Alhamdulillah untuk bulan ni saya ada kedai basikal sendiri, dan juga insya-Allah akhir bulan ni, bukan akhir bulan ni, awal bulan depan insya-Allah saya akan buka kafe. Amin, doakan. Okey, ramai juga kata pernah, Alhamdulillah. So saya tak adalah kenal brand saya seseorang diri. Kalau tak buat malu je. Alright. So umur saya 23 tahun. Sekarang saya belajar degree Bachelor of Administrative Science dekat UiTM Seremban 3. So dah banyak kali dah saya bagi talk ni. Tapi yang saya nampak malam ni yang hebatnya adalah bila saya tanya, ramai yang komen, ramai yang respon. So memang hebat lah. Malam ni memang semua peserta dalam ni, semua hebat-hebat. Semua nak dapatkan ilmu, semua nak tahu pengalaman saya. So sebenarnya saya ni kalau nak menceritakan ilmu macam dalam kuliah, macam nak cerita okey A tambah B jadi C. A tambah B, A, B lah kan. Okey, apa-apa lah, 1 tambah 1, 2 ke apa tak, saya tak boleh cakap macam tu. Tapi saya selalu sharekan pengalaman saya dalam dunia bisnes yang saya bermula daripada umur 18 hinggalah sekarang, iaitu lebih kurang plus minus dalam 5 tahun dah saya dalam dunia bisnes. Pengalaman tu sebenarnya adalah guru yang terbaik dengan saya punya pengalaman. Alright, so dah kenal, dah suka, tiba-tiba suka. Maksudnya dah excited kan. Mungkin saya shock sendiri, tapi biarlah saya shock sendiri. Biarlah saya shock sendiri supaya saya lebih semangat nak bagi talk malam ni. Okey, soalan pertama. Apakah yang membuatkan Aklan untuk menjadi founder pada usia yang sangat muda? Okey, so benda ni betul. Apa yang dikatakan oleh MC tu betul. Saya selalu jumpa kawan-kawan saya kan. Saya jumpa kawan-kawan saya ramai yang cakap, Lan, kau tak ada live Kau tak ada live Tengok macam kita orang relax ke. Setiap hari lepak, main badminton. Habis PKP fasa 4, habis PPN lah, apa dah boleh rentan negeri, pergi bercuti, pergi main badminton malam-malam, petang futsal, lepak, bangun lambat dan sebagainya. Tapi kenapa saya ni busy sangat? Tak sayang ke waktu muda? Jawapan saya adalah mudah je. Kalau waktu muda kita tak nak mengumpul pengalaman, kalau waktu muda kita tak nak bersusah-susah cari duit, kalau waktu muda kita tak nak rasa apakah itu kerugian, kalau masa muda kita tak nak rasa macam mana perasaan tak ada duit tu, maka benda tu akan jadi susah bila kita dah besar nanti. Bila benda tu akan jadi susah apabila sebagai contoh umur kita dah 25 tahun, kita ada family, kita ada anak, kita ada isteri ataupun suami dan sebagainya yang kita perlu tanggung. Kita ada hutang kereta, kita ada hutang rumah. Dan tiba-tiba, katakanlah masa tu kita buat bisnes, baru bermula buat bisnes, dan kita mengalami satu kerugian yang sangat-sangat besar. Kita akan pening kepala.
Sebab apa pening kepala? Kita masih tiada pengalaman apa-apa, dah hadap rugi. Aku nak beli pampers anak aku nak beli susu anak aku nak bagi nafkah dekat isteri aku nak bayar kereta, aku nak bayar rumah. Tapi sekarang aku rugi. Apa yang aku kena buat? Masa tu kita akan pening. Tapi saya ambil step masa saya umur 18 tahun, saya buat bisnes, saya buat slow. Tak adanya masa umur 18 saya buat tu saya terus dapat RM100,000, RM1 juta, RM2 juta, tidak. Tapi saya dapat pengalaman tu. Pengalaman di reject oleh customer, pengalaman tak ada sale, pengalaman rugi. Sebab bila sekarang umur saya muda, saya buat bisnes, saya mengalami kerugian, saya mengalami masalah, bisnes saya down ke apa, tak apa. Saya tak ada isteri nak bagi nafkah. Saya tak ada anak untuk saya belikan pampers dan sebagainya. So kerugian, kesusahan saya tanggung seorang. Sebab saya pegang pada satu perkara, saya tak nak tengok family saya susah. So biar saya bersusah waktu saya muda, biar saya harung segala kesusahan waktu saya berseorangan, waktu saya muda, nanti one day family saya senang je. Tiada masalah lain dah. So kalau nak kata kau korbankan waktu muda kau korbankan waktu itu, waktu ini, yes, umur 18 sampailah tahun lepas saya korbankan semua waktu muda saya. Saya tinggalkan game, saya tinggalkan lepak dan sebagainya, apalah macam-macam lah. Lepak, main game tu still ada tapi tak se-ekstrim yang dulu. So saya korbankan benda-benda tu. Dan Alhamdulillah sekarang pada umur 23 saya boleh dah melepak. Pagi-pagi saya pergi kayu basikal, tapi habis kayu basikal pukul 12 tu masuk office, kerja dan sebagainya lah. So bagi saya, kenapa kita perlu mengorbankan kehidupan kita di masa kita dah ada family, ada tabungan dan sebagainya demi untuk memuaskan hati kita di waktu muda. So muda-muda ni lah kita nak kumpul pengalaman, muda-muda ni lah kita nak kumpul ilmu, muda-muda ni lah sebenarnya kita nak bersusah payah supaya nanti kita kenal apa tu erti susah, dan yang paling penting adalah macam mana kita nak overcome that problem. So pengalaman, ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik kita. Saya harap itu menjawab soalan. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik, terima kasih Aklan. Okay, betul tu, sebab waktu muda adalah waktu yang sangat terbaik untuk kita kumpul setiap benda kan, pengalaman, skill, apa semua tu. Okay, seterusnya soalan kedua. Okay, kerja sebagai founder ni macam yang kita tahu, dia memerlukan sangat banyak usaha dan juga tenaga lah. Lagi-lagi founder nak gerakkan tim kan. So macam mana Aklan membahagikan masa untuk belajar dan juga sebagai seorang founder produk makanan iaitu Terpotong Sendiri. Okay, saya suka soalan ni. Setiap kali saya bagi talk, mesti ada soalan tentang masa. Macam mana nak uruskan belajar? Macam mana nak uruskan bisnes? Aduh, aku pening lah. Aku kena buat assignment, tapi nak buat bisnes. Macam-macam. Siapa ada masalah yang sama, cuba komen je. Tolonglah komen. Saya rasa ramai ada soalan yang sama. Okay. Nampak? Ada yang cakap sama. Okay. Saya nak bertanya lah. Saya menjawab soalan ni dengan pertanyaan balik. Menjawab persoalan dengan persoalan. Saya ambil lah seorang. Siapa yang boleh bercakap dengan saya, buka mic dan bercakap dengan saya sekarang? Siapa nak volunteer? Nak volunteer buka mic, cakap hi. Assalamualaikum ke? Ada tak? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Wan. Wan betul lah? Ya saya. Okay, Wan. Wan buat bisnes ke? Saya buat bisnes commission art. Okay, commission type. Alright. Good job. Okay. So, Wan sekarang belajar lah? Ya saya. Okay. Saya degree baru, second year. Degree second year. Okay, tahniah. Hebat. Okay, so saya nak tanya Wan, apakah aktiviti bisnes
yang Wan buat? Dalam masa sehari, apakah aktiviti yang Wan buat untuk bisnes? Okay, macam nature business saya, commission. Okay. So, dia orang panggil freelancing lah. Jadi, saya, okay, cara saya jawab soalan Aklan, saya bahagi masa. Saya buat timetable lah dalam sehari tu. Pagi, saya nak buat apa sampai ke malam. Contohnya, pagi, macam saya ada buat ni. Pagi saya je society juga, society club. So pagi tu akan kita contoh meeting kan. Dan tengah hari lepas Zohor ke saya lukis-lukis sikit. Kita start progress commission tu. And then malam kita sambung session kedua. Jadi timetable tu smart. Dia tak letih, dia tak mengeratkan. Gitulah. Okay. Wan, saya nak tanya Wan lah. Wan suka tengok movie tak? Suka. Netflix kurang kan? Netflix. Oh, Netflix. Memang jahat Netflix ni. Lepas habis satu, dia recommend lagi satu. Memang jahat betul. Lagi-lagi yang series, lagi jahat. Lagi jahat. Suka main game ke? Saya dulu main game online, tapi disebabkan saya rasa game online ni membuang masa dan tenaga. Sebab kita compete dengan orang luar, and then lalas trending tu dah tak trend dah game tu. Betul. Jadi sekarang ni saya main game game lama, kalau tahu Red Alert. Strategi tu kan. Alright. So main game tu just untuk release stress. Lepas tu daripada settle dah tinggal tentu lah. Alright. Tak apa Wan, saya pun dulu main Dota Wan. Dota lagi lah. Ada game yang 20 minit, ada game yang sejam lebih. So lagilah banyak membazir masa kan. Okay, saya nak tanya Wan lah. Aktiviti bisnes yang Wan buat, agak-agak dalam masa sehari, berapa jam je aktiviti bisnes yang Wan buat? Average-nya dalam seminggu tu, sehari tu saya buat berapa jam? 5 jam paling lama. Okay, 5 jam. Alright Wan, thank you Wan. Alright. So Wan adalah businessman. Saya tak panggil Wan sebagai business commission ke apa tak. Saya panggil Wan sebagai seorang businessman sebab dia membuat bisnes. Dia bukannya sebulan ada gaji tetap dan sebagainya. Tak, dia adalah seorang businessman. Tahniah Wan, awak adalah seorang businessman. Wan mengambil masa 5 jam untuk buat aktiviti bisnes. Memang completely 5 jam sehari untuk aktiviti bisnes. Saya bertanya balik kepada anda student-student yang rasa alamak, saya tak ada masa, saya tak boleh nak bahagikan masa dan sebagainya. Saya nak tanya anda semua, adakah dalam masa 24 jam tu memang belajar je? Soalan pertama saya. Soalan kedua, kebanyakan student sekarang mereka membuat bisnes lebih kepada menjadi agent, dropship, affiliate, stockist dan sebagainya. Adakah kerja-kerja itu memerlukan makan masa sehingga 8 ke 10 jam? Soalan saya yang ketiga. Saya nak tanya, adakah masa anda buat bisnes lebih lama atau lebih kurang daripada masa anda untuk berhibur? Jujur saya cakap, saya sendiri kita tak payah pergi jauh-jauh, tak payah tuding jari kat siapa-siapa. Saya sendiri bila tengok Netflix, saya tengok yang bersiri. Okay, contoh saya tengok Good Doctor, saya tengok New Amsterdam. Hari tu juga saya nak habiskan satu siri. Satu siri duration dia lebih kurang sejam. Kalau satu siri tu, lagi Money Heist. Money Heist lah, semua orang kenal. Money Heist, satu siri sejam. Dia ada dalam lebih kurang 8 episod satu siri, tak silap saya. So total saya dah habiskan masa dalam masa sehari adalah 8 jam. Katakanlah, kalau kita convert 8 jam tu, kita tengok 3 je episod, 5 jam lagi kita tukarkan masa tu kepada masa bisnes. Boleh je settle bisnes.
My point is, kalau anda masih ada lagi rasa nak main game, ada masa untuk main ML, ada masa untuk main PUBG, geng-geng yang laki ni. Boleh pula nak buat apa? Kalau PUBG main ramai-ramai open room semua tu kan. Boleh pula berjam-jam main PUBG, main ML, nak push rank dan sebagainya. Yang perempuan nak tengok drama Korea, nak tengok abang-abang Korea, muka comel-comel semua. Nak tengok movie lah, apalah semua tu. Cuba korang korbankan benda tu dan tukarkan kepada benda-benda tu sebagai aktiviti bisnes. Sanggup tak? Dan ramai yang saya tanya, mereka kata tak sanggup. Senang je. Conclusion dia adalah, ini agak keras lah, tapi terimalah dengan seadanya ya. Mungkin anda akan rasa tak sanggup lah. Benda tu dah jadi rutin harian aku. Tengok abang-abang Korea, tengok akak-akak Korea. Ataupun itu dah jadi rutin aku untuk main ML, untuk main PUBG dan sebagainya. Maksudnya anda tidak minat, anda tidak cinta terhadap bisnes. Anda hanya pandang business is money. Aku buat business, aku ada duit. Aku buat business, aku boleh kaya. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab kita tengok orang dekat luar sana yang buat business pakai kereta mewah. Yang buat business boleh pergi beli baju banyak-banyak, shopping banyak-banyak. Itu je yang kita nampak. Tapi sebenarnya kita selesaikan masalah masa ni. Hello. Sorry. Dengar tak? Jelas tak? Jelas. Main-main pula dah line ni. Geram lah orang tengah semangat ni. Okay. Alright. So kita sambung. Kat mana tadi? Kat bisnes. Nak selesaikan masalah masa ni, cara dia adalah dengan mencintai bisnes. Mencintai proses bisnes, mencintai jalan liku-liku bisnes tu. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang sangat realistik, mudah. Siapa dalam ni yang ada boyfriend atau girlfriend, ataupun yang dah berkahwin ada suami isteri? Cuba komen. Semua tak nak mengaku kan? Mampus. Alamak kan. Semua tak nak mengaku. Dah semua mengaku single. Sudah. Okey, katakanlah saya ambil seorang lah, Naim. Okey, katakanlah Naim dia tak best. Kita ambil perempuan lah. Laki dia, kadang-kadang laki ni jahat sikit. Kita ambil perempuan. Lia, MC kita kan. Okey, Lia. Betul nama Lia? Okey, betul. Single tulen. Sampai single tulen dia mengaku macam-macam. Alright, Lia, saya nak tanya Lia, katakanlah tak payah boyfriend lah, benda tu tak bagus kan. Okay, kita ambil suami lah. Okay, Lia, kalaulah Lia ni ada suami, okay, dan katakanlah Lia duduk Terengganu, suami Lia duduk Penang, katakanlah jauh lah jauh. Lia akan WhatsApp suami Lia selalu tak? Kontak. Memanglah kau tak ada suami ni memang bukan kita. Kan mesti selalu nak kontak suami, betul tak? Tak sure lah, sebabnya macam kalau sekarang pun dengan parents ke apa pun jarang sikit kontak lah. Sebab suka jumpa depan tu spend time sama-sama, kurang suka kontak sangat. Aduh payah. Okey, tak apalah, depan-depan lah. Depan-depan mesti nak spend time, betul tak? Dan
Okay, walaupun busy lah macam mana pun, katakan ada assignment ke apa ke, dah jumpa suami depan-depan, balik jauh-jauh semua, mesti nak spend time betul. Dan sebab apa kita nak spend time dengan suami? Bukan kita, awak. Saya takkan larang. Sebab jawapan dia adalah sayang. Kita cinta, kita suka. Dan sebab itulah kita sanggup korbankan masa kita dan sebagainya untuk spend time dengan dia. Betul atau tidak, Lia? Sama juga dalam bisnes. Kalau kita melihat bisnes kita hanya semata-mata sebagai itu adalah duit, kita takkan ada masa untuk spend time dengan dia. Tapi kalau kita betul-betul sayang, minat, memang tak boleh tinggal lah. Rindu tak tinggal. Kita akan buat apa saja walaupun kita busy macam mana pun. Sebagai contoh, kalaulah Lia ni dia nak suami dia sebab duit saja. So bila dia perlukan duit, dia akan contact suami dia. Contoh Lia, contoh bukan perkara benar. Contoh. Okey, contoh Lia ni dia memang suami aku ni mesin ATM aku je. So bila dia tak ada duit, dia pergi dekat suami dia. Bila tak ada duit, bila dah ada duit, dia tak pergi. Tapi kalau disebabkan Lia dengan suami Lia sebab cinta, sebab sayang, dan sepanjang masa lah kita nak spend time dengan dia. Sama dengan bisnes, kita memandang bisnes hanya semata-mata duit, kita akan mencari bisnes kita masa kita tak ada duit. Masa kita broke. Kita dah beli Starbucks tiap-tiap hari, dah beli McD tiap-tiap hari, beli album K-pop lah, apa benda semua tiap-tiap hari, dah tak ada duit, cari balik bisnes. Tapi bila time ada duit, kita let go bisnes kita. Aku busy study. Aku busy dengan kehidupan duniawi dan macam-macam. So sebenarnya masa tu kita boleh susun. Saya diberikan 24 jam sehari. Anda semua pun diberikan 24 jam. Apa bezanya? Apa bezanya? So bezanya adalah saya kurang memberi alasan, yang rasa tak ada masa semua tu banyak memberi alasan. Kita tutup dengan ayat deep, kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, baik. Sebelum pergi ke soalan seterusnya, saya nak ni sikit lah. Seperti yang saya tahu, Beraja aku ni sebenarnya dah start berniaga daripada 2016 kan? Ya, betul. Daripada di mana cokotong start dijual dalam bekas dadih berharga RM2. Itu yang saya tahulah. Okay, so daripada bekas dadih RM2 tu sampailah kepada bekas yang mana stiker beraklan aklan print sendiri dekat rumah, sampailah ke yang sekarang ni. Saya nak tahu lah macam mana, maksudnya siapa yang menjadi inspirasi kepada aklan untuk terus lakukan yang terbaik lah dalam proses tu. Sebabnya kan tengok ramai muda sekarang dalam konsep dah jatuh susah nak naik. Kan dekat lama lah selama 5 tahun dalam bisnes. Alright, bercerita tentang inspirasi. Ramai orang, kalau saya tanya semua orang di dalam ni, ada berapa orang ni kan? Kalau saya tanya semua orang dalam ni, semua orang ada idola. Semua orang ada orang yang diinspirasi, terinspirasi dengan someone dan sebagainya. Tapi ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah dia menginspirasikan orang ataupun dia mengidolakan orang. Senang kita pakai idola lah, mengidolakan orang. Tapi dia tiada action. Aku terinspirasi betul lah dengan Mamat ni. Gila lah, dia dah buat berjuta-juta. Dia kata kan, aku kena buat lah. Sembang kat kedai Mamat sambil minum teh ais kat tepi. Esoknya tak jadi apa. Minggu depan lepak lagi Mamat. Aku terinspirasi lah dengan yang seorang lagi tu. Hebat lah. Tak buat juga.
terlive ya. Okay, hello. Okay. Okay, internet ni memang tak bagi kerjasama yang bagus lah. Dia tak nak bagi saya entak deep. Mungkin dia nak bagi. Clear? Sangkut-sangkut. Sangkut lagi. Ya Allah. Hello. Clear? Clear ke sangkut? Hello. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello. Okay. Okay, alright. So, kita pergi kepada manusia yang pertama tadi tu. Dia duk terinspirasi je kerja dia. Lepas tu dia kata nak buat, tak buat. Itu manusia pertama. Manusia kedua adalah dia terinspirasi dengan seseorang. Wah, hebatnya dia ni. Walaupun dia mencincin sini, dia boleh mencincin lah apa-apa cerita orang tu lah. Apa yang dia nak cerita lah kan. Dan esok tu dia terus buat. Dia terus ada action. So, dua manusia. Saya tak nak menunda jadi dekat siapa ke apa sebab saya sendiri dulu, pengalaman saya sendiri dulu, saya selalu macam hebatlah dia ni buat bisnes. Saya nak buat jugalah. Langsung tak buat-buat. Hebatlah dia ni hebat. Orang dia hebat. Dia sendiri tak pernah hebat. Tapi saya tukar. 2016, saya fikir satu perkara. Saya tiada sesiapa untuk menjadi inspirasi saya. Inspirasi saya adalah diri saya sendiri. Macam pelik tapi benar. Macam mana kita nak menginspirasikan orang? Macam mana kita nak menjadi idola manusia? Jawapannya adalah kita kena berjaya. So, in order untuk saya terinspirasi dengan diri sendiri, in order untuk orang terinspirasi dengan saya kena berjaya. Macam mana nak berjaya? Jawapan dia adalah usaha. Saya bermula 2016. 2017, saya tak ada sale. 2018 baru saya start balik. Saya buat dalam bekas tadi. Saya boleh share. Sekejap. Saya share. Macam mana nak buat ni? Okay. Background. Saya rasa ada. Yes, ni. Kalau semua boleh tengok background saya ni. Ini adalah bekas dada yang saya jual pada tahun 2018. 16, 17 saya tak ada sale. 18 saya buat balik tapi saya buat dalam bekas dada macam ni je. Ada tulisan dia contoh kemarin RM2. Tapi saya buat background so dia hilang lah. Dia hilang separuh. So ini contoh dulu. Ini apa yang saya buat. Sampailah sekarang, alhamdulillah ada orang yang terinspirasi dengan saya. Alhamdulillah ada orang yang mengidolakan saya dan sebagainya. Saya tak tahulah. Wallahualam. Saya tak tahu. Tapi alhamdulillah. Tapi sebab apa? Sebab saya bermula. Nak menceritakan pada permulaan saya terinspirasi dengan siapa? Jawapannya tiada. Saya meletakkan sayalah inspirasi diri saya sendiri. Saya punya lecturer dulu pernah tanya, siapa idola anda? Jawapan saya adalah idola saya adalah diri saya sendiri. Itulah cara macam mana saya boost confidence level saya. Saya idolakan diri saya sendiri. Orang lain cakap ada yang mengidolakan CA, CB, CC, CD, macam-macam lah. Sampai kat saya tiba-tiba, apa hal lah budak ni idola diri sendiri? Kau siapa? Kau siapa kan? Mesti adalah hati orang memikirkan macam tu. Tapi sekarang, saya bangga dengan diri saya sekarang. Saya bangga dengan apa yang saya capai sekarang. Disebabkan saya terinspirasi dengan diri sendiri, disebabkan saya mengidolakan diri sendiri, itulah saya berjaya ada di tempat. Saya belum berjaya. Tapi alhamdulillah dulu daripada tak ada income, sekarang ada income. Dan saya bersyukur benda tu. Disebabkan satu mindset, satu confidence level yang sangat tinggi. Siapa idola kau? Idola aku adalah aku. Dan tak ada siapa yang boleh lawan aku. Sebab aku adalah idola diri aku sendiri. Kalau nak cerita sekarang,
siapa yang saya terinspirasi, tipulah kita langsung, tak ada orang yang kita terinspirasi. Beberapa nama yang saya terinspirasi, yang pertama adalah Tuan Irfan Khairi. Siapa yang layan TikTok, siapa yang Tuan Irfan Khairi tak masuk FYP dia, delete TikTok. Delete TikTok Tuan Irfan Khairi. Yang kedua adalah Tuan Azri Walter. Sama juga, siapa yang FYP dia tak lalu Tuan Azri Walter, delete TikTok. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam dunia bisnes yang saya terinspirasi adalah Cikgu Sudirman. Dia adalah founder kepada Intri. Siapa pernah tengok billboard Intri tu kan? So dia. Tiga orang ni saya bukan terinspirasi kerana mereka ada berjuta-juta ringgit. Tapi kerana apa dia punya background. Tuan Irfan Khairi, dulu dia pernah kerja jadi cleaner. Tapi macam mana dia usaha sampai sekarang dia boleh ada multi-millionaire company. Tuan Azri Walter, daripada kerja kerajaan, pergi buat direct selling, pergi jumpa orang, jual tikar getah ada, jual macam-macam dia jual. Dan sekarang di mana tahap dia? Cikgu Sudirman tu dulu, dia pernah mengalami bankrupt. Tapi macam mana dia build balik empire dia. Saya terinspirasi bagaimana orang-orang manusia-manusia ni gagal tapi dia boleh bangun dan terbang. Bukan setakat bangun. Itu yang saya terinspirasi. Jangan pernah, ini nasihat saya, jangan pernah kita terinspirasi dengan duit. Terinspirasilah dengan pengalaman, contohilah pengalaman. Sebab kalau kita terinspirasi dengan duit, kita akan jadi hamba duit. Bila kita buat sesuatu dan kita tak dapat duit, kita akan kecewa. Bila kita kecewa, mulalah pasang lagu-lagu yang sendu, layan perasaan. Duduk bucu katil, duduk macam tu je layan perasaan. Malam tak boleh tidur. Lepas tu tidur pukul 5 pagi. Bangunlah esok pukul 3 petang. Kelas tak pergi, apa tak pergi, habis masa dikorbankan. So no. Koyak. #koyak. So jangan menjadi hamba duit. Jangan terinspirasi, wah aku terinspirasi dengan orang tu. Sebab apa? Sale dia dah 1 juta weh. Aku terinspirasi dengan orang tu. Sebab apa? Sebab dia pakai Mercedes. Jangan terinspirasi dengan harta. Sebab sebelum orang tu pakai Mercedes, dia ada pengalaman perit yang dia lalui. Terinspirasilah dengan pengalaman tapi bukan duit. Sebab daripada pengalaman, kita boleh belajar sesuatu. Tapi kalau daripada duit, kita akan belajar untuk search dekat YouTube lagu-lagu Heartbroken. Alright, next soalan. Okay, baik. Take note, terinspirasilah dengan pengalaman, jangan dengan duit. Okay, saya nak tambah sikit kan. Betul tu. Ramai macam mana pun orang yang kita terinspirasi, jangan lupa untuk terinspirasi dengan diri sendiri. Sebab apa? Sebabnya bila kita terinspirasi dengan diri kita sendiri ni, kita every single time kita ada langkah untuk improve ourselves. Gitu. Okay, so next soalan. Okay, dalam perjalanan yang panjang lah, dah kira agak panjang tapi panjang lagi perjalanan, apa antara pengalaman pahit dan manis yang mungkin Aklan boleh share semua peserta sepanjang buat bisnes ni? Pengalaman sekat ke? Tak kan? Tak ada. Okay. Pengalaman pahit. Bukan setakat pahit. Dia pahit sampai termuntah-muntah. Dia pahit sampai termuntah-muntah. Saya tak adalah pengalaman macam orang-orang yang dah sangat-sangat hebat. Pengalaman di mana mereka dah pernah rasa macam mana bankruptcy. Mereka dah pernah rasa macam mana hutang berjuta-juta keliling pinggan dan sebagainya. Saya tak pernah
rasa lagi pengalaman macam tu. Tapi pengalaman pahit sebenarnya terjadi pada tahun 2016-2017. Masa tu saya baru nak start berniaga, tapi tak ada orang beli. Tapi tu orang kata pahit, kalau ada 10 level, itu pahit level 3 lah, macam tu lah. Ada lagi pahit lagi, nanti saya cerita. Masa tu saya jual cheese coat, brownies dengan red velvet. Tu mak saya buat. Okay. Masa kat Dengkil, masa asasi sains, saya tak pergi kelas. Korang jangan contoh. Saya contoh yang buruk lah masa tu. Pergilah kelas Alright. So masa tu saya tak pergi kelas tapi saya berniaga. Saya jual lah brownies, cheese coat dengan red velvet. Ada juga cerutum, tapi orang tak beli. Last kali siapa yang beli 3 jenis, saya bagi free cerutum. Dah bagi free pun orang tak beli juga. Masa tu kan, apalah dosa aku ni kan. Tak apalah, jual je lah. At least ada sale. Tapi dari segi cerutum memang tak ada sale masa tu. Aduh, sedih kan, sedih. Tapi tak adalah ni, tak adalah pasal lagu sendu, duduk apa, tak ada. Tu tak ada. So just macam okay, tak apa, berniaga je. 2016-2017. 2018 ada lagi satu, dia punya pahit sikit. Pahit level 5. Level 5 ni dia pahit sikit. Masa tu saya ada RM30 je. Dan masa tu lah saya buat ni cerutum yang dalam bekan adik ni, 2018. Tu pahit level 5 lah. Dia macam RM30 dah, apa aku nak buat kan. So saya nak kembangkan duit tu. Daripada RM30 saya beli barang, berbagai semua, buat dan jual. Alhamdulillah duit tu berkembang. Dan boleh teruskan hidup sampai sekarang lah kan. Daripada 2018, 2021 kan. Okay, masih hidup Alhamdulillah. Tapi pengalaman yang level 10 ni adalah terjadi pada tahun ni. Tahun ni kalau saya nak cerita satu persatu pengalaman saya, kejatuhan saya, ya Allah, mungkin sampai pagi esok baru habis. Tapi saya ceritalah satu. Pada bulan 2 saya hit satu sale di mana rekod yang tertinggi saya pernah capai masa tu. Saya hit masa tu 6 angka sale. Berapa? Tak perlu tahu. Saya hit 6 angka. Tapi disebabkan saya hit 6 angka, saya jadi gelojoh. Saya restock raw materials, coklat, Nestle, balang, bla 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 semua tu kan. Saya restock macam orang gila. Dan masa tu, kalau ikut account statement, saya loss sebanyak RM30,000. Tapi saya fikir, okey tak apalah. Bulan ni dah hit 6 angka, bulan depan mesti 6 angka lagi. Don't worry, be happy, katanya. So kita pun beli barang berbagai. Kalau ikut account statementnya, saya rugi RM30,000. Tapi saya fikir saya ada barang. No hal, tak ada hal. Tambah staff dan sebagainya. Sedih, tapi saya fikir, okey tak apa. Bulan depan mesti hit lagi. Bulan 3, apa jadi adalah sales saya drop. Bulan 4 drop. Bulan 5 drop. Dan pada bulan 5 saya rugi lagi RM14,000 Malaysia. Masa tu baru saya faham. Ini tak boleh relax ni. Dah gelabah dah tentu. Dah gelabah. Cash reserve makin sikit. Barang banyak dekat kilang. Staff dah pening kepala. Dia tanya, bos, nak buat production lagi ke? Barang banyak ni. Saya cakap tak apa, stop dulu production, kita clear dulu yang ni. Rugi RM14,000. Masa tu, perasaan tu, masa saya ada gaji. Saya ambil gaji daripada company saya sendiri. Tapi, masa tu saya tak ambil gaji. Saya fikir masa tu, staff aku nak makan. Saya kena bagi gaji kat staff. Tapi Alhamdulillah lah, daripada dulu saya memang saving sebulan. Daripada gaji saya memang ada 100 sebulan. Itu memang saya saving. So saya hidup dengan duit saving. Beberapa bulan saya tak ambil gaji, duit saving makin susut, cash reserve makin susut. Masa tu saya ada rumah sewa. Saya duduk rumah sewa. Masa tu saya keluar rumah sewa,
saya duduk bilik sewa. Nak rendahkan kos. Saya duduk bilik sewa, saya makan duit saving, makan pun berpada-pada. Sebab pemikiran saya adalah I don't care, sales saya jatuh, profit saya jatuh ke apa, I don't care, as long as staff saya boleh makan, staff saya boleh ada gaji, staff saya boleh hidup dengan sempurna. Itu je saya fikir. Dan saya pergi bilik sewa, saya pindah dan sebagainya. Dan saya mula, saya bukan jenis yang okey, sale jatuh, okeylah tutup company, kita buat company baru. Tak. Saya tak buat company baru, tapi saya susun strategi baru untuk company saya. Dan saya susun strategi baru, alhamdulillah meningkat alhamdulillah. Sampai saya dapat keluar dari bilik sewa, saya duduk balik bilik sewa. Alhamdulillah. And then bulan lepas, benda yang paling dekat sekali, bulan lepas saya rugi lagi 20,000. Dia punya pahit tu, tahun ni memang saya fikir, ya Allah, kalau kau nak uji aku tahun ni, tak apa, aku akan tetap kuat, aku akan tetap berdoa, aku akan tetap berusaha. InsyaAllah tahun depan mungkin Allah nak bagi yang lebih, kita tak tahu. Baru bulan lepas, kalau ikutkan kemurungan saya dah tutup company dah. Saya dah tutup company dan saya tak buat talk malam ni. Saya akan murung ataupun saya akan bagi talk macam ni. Okay guys, ni lah, korang jawab soalan. Macam tu lah, begitulah rupanya. Tapi tak, saya tetap susun strategi baru. Tapi saya bersyukur tau. Pada umur 23 tahun, saya diuji sebegini. Saya diuji dengan kerugian. Saya diuji dengan tak ada duit. Saya diuji dengan macam-macam. Masa saya umur 23. Yang masa saya tak ada anak, di mana saya tak ada isteri, saya tak ada orang untuk ditanggung, saya tak ada apa-apa. Saya bersyukur sangat-sangat. Kalaulah saya fikir masa saya down sehari tu, pada 1 hari bulan 10, saya memang down sangat. Sebab saya tengok, ya Allah, duit aku makin kurang, cash reserve makin kurang, sale makin kurang, rugi lagi berbagai semua. Tapi saya fikir balik, deep inside, saya fikir, alhamdulillah, kalaulah waktu sekarang ni, ataupun kalaulah saya tak rasa benda tu sekarang ni, saya rasa nanti bila saya dah berkahwin, saya dah ada anak, katakanlah saya rugi time tu, saya tak ada pengalaman macam mana nak bangun balik, saya tak ada duit nak bangun balik. Masa tu saya fikir, apa anak aku nak makan? Takkan anak aku nak pakai pampers, beli kain, lepas tu basuh tukar-tukar. Takkan anak aku susu sampai nak kena minum susu segar yang dalam kotak je. Saya fikir, alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur sangat-sangat saya kena semua dugaan ni pada umur saya 23 tahun, di mana saya tiada tanggungan. Saya susah, saya tak ada duit, saya hadap seorang. Pahit? Yes, pahit. Pahit sampai nak termuntah? Yes, sampai nak termuntah. Tapi tahan. Saya tak give up dengan mana-mana bisnes saya. I won't give up. Bagilah macam mana pun, saya tak akan give up. Saya akan buat juga saya pahit. Dan alhamdulillah, saya usaha doa tawakal dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni makin okey. So sekarang ni, bisnes dia bukan tentang berapa banyak duit yang kita boleh labur. Tapi dia tentang siapa yang cukup kuat untuk tahan segala pahit-pahit dia ni. Bisnes walaupun kita labur RM100,000 dalam marketing sekalipun, tapi kita tak kuat untuk hadap kepahitan, bisnes kita akan drop. Bisnes kita akan jatuh. Bisnes kita akan hapus, lupus, mansuh dan sebagainya lah. Kata-kata lain lah yang ada dalam pemikiran tu, semua tu lah. So jangan ingat,
kalau kita ada modal yang banyak, bisnes kita akan berjaya. Tak. Kalau kita tak ada kekuatan diri kita sendiri untuk telan kepahitan tu, dan itu adalah masalah sebenar dalam bisnes, dan itulah punca kejatuhan satu bisnes. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik, stay strong Aklan. Semoga berkat sabaran atau ujian ni Allah bagi berlipat ganda lah, insyaAllah. Okay, seterusnya soalan yang kelima adalah sepanjang buat bisnes mesti ada situasi ataupun senang kata vibe di sekeliling, yang mana ada yang positif, ada yang negatif. Sebab walaupun kita positif terhadap bisnes kita, tapi mesti ada orang yang positif dan ada juga yang negatif. So macam mana Aklan handle benda tu? Alright. Satu ayat yang kita kena pegang dalam dunia bisnes. Satu bisnes tidak bergantung kepada perasaan positif atau negatif manusia lain. Satu bisnes tu dia bergantung kepada positif atau negatif perasaan owner dia. Saya pernah try. Saya try untuk bersendu selama seminggu. Saya try untuk bersendu sebab saya tak percaya. Orang kata kalau owner sendu, bisnes akan sendu. Saya rasa benda tu mengarut. Kenapa pula? Apa kena dengan saya dengan bisnes saya? Kan? Saya fikir macam tu. Okey, tak apa, saya try sendu seminggu. Saya diam, saya buat bodoh, saya pergi kayu, saya pergi berjoli, saya pergi melepak, semua-semua tu saya tak buat apa. Relax. Dan apa terjadi adalah yang betul. Bisnes saya sendu. Berapa hari tak masuk duit, berapa hari tak ada sale dan sebagainya lah. Lepas tu saya cakap, okey, belum terbukti. Saya try pula. Seminggu lepas tu saya jadi proaktif. Saya jadi semangat. Tiap-tiap hari buat kelas, buat meeting. Memang hebat lah. Minggu tu memang hebat. Penuh dengan konten lah minggu tu. Apa yang terjadi adalah bisnes saya makin naik. Jawapan saya adalah orang nak memberi kita satu negatif vibe. Orang nak mengatakan bisnes kau ni tak boleh pergi jauh. Kau jual biskut je pun. Kau jual ni je pun. Kau buat itu je pun. Itu bukanlah menjadi masalah satu bisnes. Yang menjadi masalah adalah apabila orang cakap, sebagai contoh saya ambil Naim lah. Naim, bisnes kau ni tak boleh pergi jauh. Itu tak jadi masalah lagi tau. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah Naim pun, betul ke bisnes aku tak boleh pergi jauh? Yes, itu yang menjadi masalah dalam bisnes. Apa orang kata tak menjadi masalah dalam bisnes kita? Tapi apa yang kita fikirkan, macam mana kita menerima apa orang cakap tu, itu yang akan menjadi masalah dalam bisnes kita. Bila Naim dah menangis, teresak, duduk bucu katil, peluk diri sendiri, menangis, meratapkan kesedihan. Kawan baik aku kata, bisnes aku tak boleh pergi jauh. Ya Allah, sedihnya Naim, dia nangis. Seminggu dia duduk kat bucu tu tak makan. Oi, kesian. Dan insya-Allah bisnes pun akan turut duduk dekat bucu katil. Apa orang nak cakap, itu kita boleh ambil. Tapi janganlah kita bersendu, bersedih, duduk bucu katil disebabkan perkara itu. Masa tu, saya menjual offline. Saya jual tepi jalan. Saya buka satu booth, saya jual tepi jalan. Saya jual, saya approach customer, bang nak beli tak, bang nak rasa tak, dan sebagainya. Macam-macam saya buat. Sebelah booth saya tu ada orang meniaga burger. Dan ada seorang hamba Allah ni, dia bawa anak pergi beli burger. Dan mak dia ni cakap dekat anaknya, kan mak dah cakap belajar elok, kan jadi macam abang tu.
dia cakap kuat-kuat, saya tak tahu dia nak sindir secara pelan-pelan ke apa ke, atau dia tersindir secara kuat ke apa, saya tak tahu. Bila dia cakap macam tu, tipulah kita tak rasa marah, tipulah kita tak rasa down, kecewa dan sebagainya. Tapi kalau saya masa tu kecewa, saya akan tutup booth, saya akan lipat segala benda, simpan barang, balik. Tapi tak, saya tak cakap apa-apa lah dekat mak dia tu. Saya just okay, tak apalah, dia nak cakap macam tu, it's up to her. Itu mulut dia, dia ada hak untuk bercakap. Dia ada suara, dia ada mulut, dia ada akal. So itu hak dia untuk bercakap. Tapi saya terus, okay, tak apa. Masa tu baru terjual dalam 2-3 balang macam tu. Saya fikir saya kena fikir strategi lain. Saya ketepikan negativiti orang, saya ketepikan apa orang cakap, saya terus, aku kena cari strategi baru. Saya fikir, alright. Dapat satu strategi. Coklat-coklat ni selalunya budak-budak suka makan. Kesalahan saya kenapa saya boleh jual 2-3 balang je masa tu, jawapannya adalah sebab saya bagi mak bapak yang makan. Saya tak bagi anak-anak dia makan. Saya tukar strategi. Okey. So lepas saya cakap kawan saya ada join saya masa tu, saya cakap kalau terjual saya bagi komisen. Saya cakap dengan dia, okey, kita tukar strategi, kita bagi anak-anak dia pula makan. Kita bagi tester. Bila ada orang berjalan ke apa benda ke yang bawa anak dan sebagainya, pergi, jangan bagi mak bapak dia. Suruh anak dia yang try. Anak-anak, budak-budak kan, budak-budak. Mungkinlah kadang-kadang tu orang suruh ambil satu, dia ambil 2. Dah ambil 2, lagi datang balik. Bang, nak satu lagi boleh tak? Mungkinlah, biasalah budak-budak. Tapi saya tukar kepada perkara tu. Saya tukar strategi tu dan anak-anak dia makan. Ada yang minta lagi lah, tak apa kita bagi. Budak-budak kita layankan aja. Dia pun dah masuk kereta dan sebagainya, tiba-tiba bapak dia keluar. Atau mak dia keluar, pergi, ni berapa ni? Dekat, ni RM15. Bagi satu lah. Bagi satu. Masa tu pula saya tukar lagi strategi. Bila bapaknya dah datang, kita absen. Saya tanya dia, satu boleh bang. Abang anak ada berapa orang bang dalam kereta tu? Kata. Dia cakap ada 3 orang. Saya cakap okey, kalau beli satu kan diorang berebut bang. Beli je 3 terus senang. Abang tu betul juga tu, betul juga. Saya ambil 3 lah. Dia pun ambil lah 3. Dah terjual 3 balang. Dan seterusnya malam tu saja saya terjual lebih kurang dalam 32 balang tak silap. Disebabkan saya tukar strategi. Tapi bukan disebabkan saya tukar strategi. Saya berterima kasih dekat akak yang cakap macam tu. Disebabkan perkataan negatif dia, disebabkan macam mana dia bercakap kepada saya secara berdepan-depan, disebabkan itulah tiba-tiba Alhamdulillah Allah memberi saya satu ilham lah kan, ilham ilmu untuk saya tukar strategi. Kalaulah akak tu tak ada dekat situ, dia tak cakap macam tu, kemungkinan saya akan tetap berada di tempat yang sama, tetap menggunakan strategi yang sama dan saya tak boleh jual banyak tu malam tu. Saya buka dalam berapa jam je total. Saya berterima kasih kat akak tu. So, apakah moral of the story daripada pengalaman saya? Moral of the story adalah apa-apa orang menceritakan negatif ataupun orang memberikan negatif vibe dekat kita ambil tapi tukar kepada perkara yang positif. Susahlah kan. Aku bila orang cakap negatif ni, aku hilang semangat lah. Aku rasa diriku tidak berharga. Dia punya ayat dia macam ayat drama. Macam lirik lagu lah dia bagi. Belajar benda ni bukannya maksud saya pergi beli buku belajar, tak. Belajar dengan menimba pengalaman. Macam mana kita nak setiap kali kita buat bisnes atau apa-apa kita buat dalam kehidupan kita dapat satu negatif komen, kita dapat satu negatif vibe. Ajar diri kita untuk tak gelojoh untuk react. Ajar diri kita untuk tukarkan benda tu jadi positif.
Mungkin kali pertama tu susah beremosi dan sebagainya. Tapi at least kita cuba. Kali kedua kena, kita dah makin okey. Kali ketiga kena, kita dah makin okey. Sama juga, masa kita lahir-lahir, kita tak boleh berjalan. Tapi slowly, sekarang dah boleh berlari. Ada yang jadi atlet lagi kot dalam ni. Boleh berlari percut 100 meter lah, 400 meter lah, apalah. Siapa yang dekat sini yang lahir-lahir, keluar daripada perut mak, dia terus berlari? Kalau ada, bagi tahu saya. Hebat. Keluar-keluar perut mak terus berlari. Everything needs process. Mungkin akan ada orang cakap, alah dia ni boleh lah, dia dulu banyak pengalaman dekat MRSM dulu, dia banyak pengalaman benda-benda negatif ni, dia ni. Dan kalau anda tak cukup pengalaman untuk handle negative vibe, untuk handle negativity, cipta pengalaman tu. Cipta. Anda masih ada masa. Tak kisahlah umur berapa pun, kita masih ada masa. Nak ataupun tak nak je. Saya soalannya sebenarnya lebih kepada dua-dua, macam mana handle positif dan juga negatif. Tapi saya rasa kalau yang positif ni semua orang dah tahu macam mana nak handle kan. Apa lagi kembang lah orang nak puji. Macam tu kan. Yang positif ni selalu tidak menjadi masalah dalam segi emosi. Yang menjadi masalah yang negatif ni, habisnya banyak dah. Ada kawan-kawan saya baru-baru ni, ada kawan saya jual kopi. Dia tanya saya, boleh Lan, aku nak start bisnes. Saya cakap, ada kau jangan sembang dengan aku. Kalau kau nak start bisnes, esok kau pergi buka kat tepi jalan sana tu, kau pergi jual kopi kau. Alhamdulillah dia buat. Dia jual. And then dia dapat kecaman daripada kawan-kawan dia, kata, kalau jual tepi jalan macam tu sampai bila tak berjaya. Macam-macam lagi lah. Dia pun semalam dia call saya. Lan, aku sampai bila aku nak macam ni kan. Basuh dia. Alhamdulillah lah dia okey. Tapi dia down lah semalam. Dia tak adalah menangis. Saya tak tahu lah belakang saya dia nangis ke apa. Tapi tak adalah menangis depan saya. Tapi cuma dia cakap, cara dia cerita tu memang sebenar lah dia tu. Macam putus cinta pun saya tengok ada kan. Macam tu. Cakap ada, kau jangan macam ni. Saya kalau dengan kawan-kawan, bila depan-depan memang direct, memang kena hentam habis dia. Memang kadang-kadang sampai hilang kawan lah, dia kena hentam tu. Tapi yang ni elok lah, dia tak marah lah saya kan. And then hari ni Alhamdulillah, dia jual lagi kopi tu, dia terjual 27 botol total untuk hari ni saja. Dia buka petang. So Alhamdulillah, saya cakap, tengok ada improvement. Before this, jual 11, 15, paling tinggi pun berapa, 19 ke 18 macam tu lah dia cerita. Tapi disebabkan dia boost balik emosi dia boost balik, dia buang segala negativity orang, dia tak buang. Dia kita semula. Ambil negativity orang, buatkan benda tu menjadi satu semangat baru. Dan Alhamdulillah hari ni dia terjual 27 botol. Tu saya cakapkan dia. That is the power of mindset. That is the power of ourselves. Diri kita sendiri. Kalau kita asyik negatif, kita terima negativity daripada orang lain, kita putar balik dia negatif juga, then it will be a problem. Tapi kalau kita tukar jadi positivity, dan dia akan jadi satu semangat baru untuk kita. Kebanyakan bila talk business banyak menceritakan tentang mindset. Dan banyak juga orang yang tak nak dengar. Tapi sebenarnya that is the power of mindset. Kita tak ubah mindset kita, buatlah apa pun, susah nak jadi. Okay? So itu saja. Kembali kepada Lia, pembaca rancangan.
Okay, thank you Aklan. Okay, so kita nampak kat situ pentingnya untuk kita sendirilah ada positif dalam diri kita tu. Apa orang cakap tu kita kenalah tapis kan, takkan semua benda nak dengar. Kalau orang puji terlebih pun jangan kembang sangat, takut nanti bila orang caci cepat jatuh pula. So kita moderate lah, tengah-tengah kan. Dalam Islam pun kita kena bersederhana, jangan terlampau kembang sangat. Itulah begitu. So okay, so kita move to soalan last. Ni kira soalan penutup ni. Okay, so apa nasihat terakhir lah nasihat lah untuk malam ni yang Aklan boleh bagi untuk peserta-peserta yang join, yang mana baru nak berjinak lah dengan business tadi. Alright, untuk nasihat terakhir ni saya nak bagi simple je. Saya tak nak berjela-jela banyak, simple je. Saya nak nasihatkan kepada sesiapa yang nak berjinak-jinak dalam bisnes, mula, M-U-L-A. Formula dia adalah mula. Bukan formula dia bukan M adalah makan, U adalah apa kata, tak. Mula. Start. Ramai orang terlampau banyak bercakap, aku nak start bisnes aku nak jual biskut aku nak jual ni lah, aku nak jual tu lah. Kata-kata tu takkan membuahkan hasil kalau kita tak ada action, kalau kita tak start buat, kalau kita tak mula buat. Saya ada bisnes dalam masa 5 tahun ni disebabkan saya mula pada umur 18 tahun. Mula, start. Siapa yang ada dalam fikiran sekarang, aku nak start buat bisnes mula. Ramai orang yang nak start buat bisnes tapi tak tahu macam mana nak buat. Aku tak ada ilmu lah. Aku tak belajar degree dalam bisnes. Aku tak ada diploma dalam bisnes. Macam-macam lah. Saya pun tak ada diploma degree. Masa saya umur 18, masa saya start bisnes tu, saya mana ada diploma degree dalam bisnes. Ada yang cakap, family background saya tak ada orang bisnes. So saya tak tahulah. Tak tahu macam nak start. Kita takkan tahu sampai kita mula. Masa mula-mula, kita dulu kecil-kecil ataupun siapa ada adik-adik dulu, tengok adik-adik tu. Ada tak orang bagi formula dekat dia? Okey adik kalau nak berjalan, formula yang pertama adalah K, kepercayaan. Formula kedua adalah kaki kanan, langkah ke depan. Tak ada. Masa kita kecil, adik-adik kita belajar berjalan macam mana? Dia belajar untuk berdiri dulu. Tergolek, menangis. Berdiri lagi, tergolek, menangis. Berdiri lagi, boleh berjalan sikit. Tergolek, menangis. Itu masa kita kecil. Macam mana kita boleh berjalan berlari sekarang? Jawapan dia adalah sebab kita mula untuk berjalan dulu, masa kecil. Tak ada siapa pun nak bagi satu formula untuk berjalan dengan apa? Dengan bahasa baby je kan. Wek. Macam tu. Oh, berjalanlah budak tu. Tak ada. Apa-apa pun kalau kita tak mula, kita tak tahu. Kalau dulu masa kecil, kita boleh mula belajar berjalan, kita boleh jatuh, kita boleh menangis. Walaupun menangis, kita boleh bangkit balik, kita boleh belajar lagi. Kenapa dah besar ni, kita terlalu manja. Bila kita buat bisnes, kita mula, kita jatuh, kita terus give up. Sedangkan time kecil dulu, semangat kita lain macam untuk berjalan. So itulah kata-kata akhir saya. Jangan, bila besar sepatutnya kita menjadi lebih kuat, bukannya lebih manja. Jatuh sekali bukan bangun 8 kali, tak. Jatuh sekali, bangun sekali je. Yelah, jatuh sekali, bangun sekali lah. Mana ada orang jatuh sekali, tiba-tiba dia bangun. Tak ada. Jatuh sekali, bangun sekali. Jatuh lagi, bangun lagi. There's no problem in that.
Jangan rasa malu untuk jatuh. Aku takut nak mula bisnes sebab aku takut rugi. Aku takut nak mula bisnes sebab aku takut aku jatuh. Jangan takut dengan kejatuhan. Kejatuhan dah yang akan mengajar kita macam mana untuk kita bangkit balik dan menjadi lebih kuat. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, sama-sama Aklan. Okay, so kalau nak start business, kita mula je, tak perlu fikir banyak. Kita join seminar banyak macam mana pun, dengar Asbro Brother ke apa kan, cakap ni tu, tapi kalau kita tak start, sampai bila-bila kita takkan tahu. Sebab apa? Pengajaran yang paling terbaik lah adalah daripada pengalaman kita sendiri. So bila kita dah start tu, kita tahu, oh, like bahagian ni. Kita sendiri tahu how to improve that lah. So start je. Jangan malu-malu, jangan fikir banyak, tak perlu pun, buang masa. Okay, so next kita akan, terima kasih Leslie kepada Aklan. Next kita akan pergi kepada sesi Q&A. Jadi sementara tu saya bagi kita rehat dulu 2 minit. Sementara tu para peserta boleh fikirkanlah soalan yang nak tanya. Nak harus tanya dekat ruang chat, okey? Nak buka mic pun boleh. Okay, so kita rehat 2 minit. Ya, Aklan boleh? Boleh. Rehat dulu. Tenangkan minda. Sambil tu para peserta boleh lah ya tanya-tanya soalan. Jangan tak tanya, rugi. Okay, dah habis waktu rehat. Ada sesiapa? Ada soalan? Okay. Dekat ruang chat tu, saya baca lah ya Aklan. Alright. Soalan pertama, pernah tak Aklan hadap betrayal sepanjang journey bisnes Aklan? Dan kalau pernah, macam mana Aklan deal dengan pengkhianatan tu lah? Okay, pengkhianatan Ni soalan ni first time ni saya dapat soalan sepanjang saya bagi talk. Ini first time saya dapat soalan macam ni. Alright, betrayal Pernah. Jawapan dia pernah. Banyak. Saya tengah pilih mana satu nak cerita. Sekejap tak payahlah cerita. Saya tak payah cerita dia punya ni lah. Saya takut mengaibkan pihak lain ke apa kan. So saya menjawab kepada saya pernah ada betray. Ada dalam 3-4 kali. Macam-macam lah. Macam-macam dengan janji-janji manis lah apa benda semua kan. Dalam bisnes lah. Ini bukan soal percintaan Ini soal bisnes. So macam mana saya handle tu dengan betrayal untuk
pertama kali saya di-betray, saya rasa terguris hati. Macam doktor cinta pula saya terguris hati. First time kena betray, benda ni pasal duit. Dia pasal duit. First time kena betray, saya rasa memang kenapa orang sanggup buat saya macam ni? Saya muka dah lah baby face. Tak kesian ke? Itu tak ada lah. Maksud saya macam, saya semangat untuk buat satu perkara, saya dengan dia pun berkawan baik dan sebagainya. Kenapa dia sanggup buat macam ni? So saya fikir, memang down lah, memang down. Tapi saya fikir tu, bila dah berkali-kali betrayal lain masuk, macam-macam pasal duit, pasal business opportunity, pasal stok ada, pasal janji sehidup semati ada, semua adalah macam-macam ada. So bila jadi lagi, saya menjadi immune. Betrayal is normal. Kalau tak ada betrayal, dan tu tak normal. So walau apa pun, bukan buat bisnes je, buat apa pun dalam kehidupan kita, walaupun buat assignment, mesti akan ada betrayal juga, betul tak? Buat assignment, jom group dengan aku padulah, tajuk ni aku memang boleh bagi yang terbaik. Last kali kerja dia tak siap, tidur semua, betrayal juga. So bukan dalam bisnes je, semua aspek mesti ada betrayal. Tapi cara saya twist benda tu adalah, bila orang betrayal tadi apa dalam bahasa Melayu? Aduh, lupa dah. Betrayal lah. Bila orang betray kita. Okay, bila orang, apa tadi bahasa Melayu dia? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Bila orang khianat gitu. Dia kadang-kadang bila dah sebut bahasa Inggeris je, bahasa Melayu ni tak ingat dah. Bila orang khianat kita ni, kita memang sakit, kita memang sedih. Tapi whatever it is, kita kena keep on moving. Kita kena keep on moving. Dia macam ni lah. Pemikiran saya senang je. Orang betray saya, kalau saya sedih, saya down, saya tak boleh nak bayar rumah sewa. Saya tak boleh nak bayar sewa kilang saya. Saya tak boleh nak bayar staff saya. So macam mana saya nak bayar segala perkara tu? Jawapan dia adalah, I keep moving forward. Kadang-kadang bila kita kena khianat, bila kita kena tipu, ataupun bila negative vibe, macam soal 5 tadi, bila ada negative vibe dan sebagainya, kita mudah down sebab kadang-kadang kita tiada tanggungan. Saya sekarang, saya memang tak ada tanggungan anak-anak, tapi saya ada tanggungan staff saya yang saya ada tanggungan KWSP, EPF yang saya kena bayar untuk staff saya. Saya ada tanggungan SOTSO. Saya ada tanggungan sewa kilang. Saya ada tanggungan sewa rumah. So saya ada tanggungan tu. Whatever happens, betray lah macam mana pun, khianat lah macam mana pun, tipu lah macam mana pun, saya akan tetap berjalan. Kadang-kadang kita rasa kita senang down, kita senang give up. Kadang-kadang sebab kita tiada tanggungan. Maksudnya adalah, bukannya suruh korang pergi berhutang, tak. Maksudnya adalah, bila kita down tu, kita tahu, kalau aku down, sale tak masuk, duit tak ada, tak apa. Aku ada duit PTPTN. Aku ada duit mak bapak aku bagi. Aku bukannya kena bagi duit kat siapa-siapa. So no problem. Berbanding dengan saya tak boleh. Kalau saya tak ada duit bulan ni, saya tak boleh bayar staff saya. Saya tak boleh bayar rumah sewa saya. Saya tak boleh bayar sewa kilang saya. Saya tak boleh bayar bil elektrik. Saya tak boleh bayar bil air. So, saya kena keep on moving forward. So, saya memikirkan orang nak menipu, orang nak khianat itu adalah hak mereka. Saya selalu fikir hak manusia. Khianat, tipu, sembang, kutuk, negatif, itu hak dia. Dia ada akal, dia seorang manusia, dia boleh berfikir. So, itu adalah hak dia. Hak dia. Hak saya adalah saya kena teruskan kehidupan saya. So, saya selalu, apa-apa benda negatif yang terjadi, saya akan fikir, itu hak kau untuk kau buat benda tu. The thing is, I need to move forward.
untuk kelangsungan hidup saya. So itulah caranya macam mana saya keep positif, saya keep semangat. Satu, sebab saya ada tanggungan yang sangat besar. Dua, saya fikir itu adalah hak mereka. Okay, clear? Ya. Okay, Alright, kita tak mula. apalah. Saya baca soalan terus lah dia. Okay. Boleh. Alright. Contoh kalau kita baru start buat bisnes, adakah kita patut kejar untung dalam nama produk? Oh, just fokus kepada nama dulu supaya orang kenal dan baru untung. Terima kasih. Setiap bisnes, keuntungan mestilah kena prioritaskan. Siapa nak buat bisnes rugi? Tapi dia ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Okay, kita kena tengok. Contoh kalau saya nak explain memang panjang lah jadinya. Contoh kita kena tengok dari segi market price. Lepas tu kita kena survey market price. Kalau kita punya mahal, apa kita punya USP kita pula, unique selling point kita pula. Kalau kita murah, kenapa kita murahkan dan sebagainya. Dan kemungkinan apabila kita ikut harga market price, untung kita sedikit. Tapi benda tu boleh counter apabila kita dah besar, ada cash reserve besar, kita boleh turunkan kos dan naikkan margin keuntungan. Nah itu sangat delicate, sangatlah perlukan masa lebih kurang 2 jam dan perlukan whiteboard untuk saya ceritakan benda tu. So basically untuk permulaan bisnes, bukan fokus kepada untung, bukan fokus kepada nama produk, bukan fokus pada itu semua, tak. Untuk mula buat bisnes, kejar pengalaman. Kejar rasa macam mana rugi, kejar rasa macam mana untung, kejar rasa macam mana banyak duit, kejar macam mana rasanya rejection, kejar macam mana rasanya duit tak ada. Kejar pengalaman dulu. First 6 bulan yang pertama dalam apa-apa bisnes, kejar pengalaman. Fahamkan dunia bisnes, faham dunia bisnes. Even saya yang dah buat bisnes 5 tahun, bila saya buka kafe tu, saya perlukan 6 bulan untuk faham dunia bisnes kafe ni macam mana. Tak semestinya apa yang bisnes saya buat sekarang saya boleh apply everything dalam tu, tak. So 6 bulan pertama saya meletakkan itu adalah masa untuk saya menimba ilmu dan juga pengalaman. So mula bisnes, kejar pengalaman dulu. Okay, sekarang pukul 10 saya teruskan laju sikit. Kalau ada apa, kalau nak tahu lebih lanjut ke apa benda ke, boleh try DM dekat Instagram saya semua. Kalau ada kesempatan saya reply. Okay, alright. Bagaimana kalau menguruskan duit modal pada permulaan? Saya bermula dengan RM30 dan saya disiplinkan diri. Apabila saya jual, saya dapat duit keuntungan, saya tak pakai langsung duit keuntungan tu. Dan pada akhir bulan, saya akan ambil gaji saya sendiri 40% daripada keuntungan saya. Sebagai contoh, untung saya bulan ni adalah RM1,000, saya akan ambil gaji hanya RM400 saja. 60% lagi saya akan masukkan dalam duit company. Dan macam biasa saya cakap tadi, kalau saya nak menceritakan segala cash flow macam mana saya buat, mungkin cash flow lagi panjang. Saya pernah bagi talk pasal cash flow mengambil masa 5 jam untuk saya mengajar daripada awal sampai habis. Tapi itulah caranya, disiplinkan diri untuk ambil gaji secara percentage di akhir bulan. Alright? Soalan kedua, bagaimana kita nak pastikan kita dah boleh tambah modal yang kita ada? Dalam dunia bisnes, it's not about how much money you have, it's about how you grow that money. Faham tak tu? In business, it's not about how much money you have, it's about how you grow that money. Saya, modal-modal yang saya ada sekarang, semuanya berasal daripada RM30. RM30 tu, saya buat 30 balang. Saya jual RM2 satu balang dadih tu, jadilah RM60. Dan RM60 tu saya buat 60 balang, saya jual dapat RM120. RM120 saya buat 120 balang, saya jual dapat RM240. Sampailah yang beratus-ratus tu jadi berpuluh-puluh ribu, jadi beratus-ratus ribu. Dia bukan tentang bila kita boleh tambah modal, bila kita boleh tambah, tak. Start dengan seminimum yang mungkin, growkan duit tu
Dan duit yang grow dan rolling itulah akan jadi tambahan modal kita. Bukannya kita korek mana-mana duit tabung kita, tambahkan modal kita. No. Tak. Ingat kataan saya, business is not about how much money you have, it's about how you grow that money. Alright? So, soalan lagi, if Aklan berjaya achieve satu achievement, Aklan akan immediately self-reward atau delay-kan? Meaning you akan tunggu the real big achievement later, baru self-reward. Setiap kali saya mendapat achievement, saya akan reward diri saya. Immediately. Saya tak akan delay. Tapi contoh, saya dapat achievement bulan ni, keuntungan saya adalah 40 juta. Macam ni kan drama-drama kan. Okay, saya dapat bulan ni keuntungan 40 juta. Saya takkan reward diri saya dengan 40 juta. Saya akan meletakkan percentage. Sebagai contoh, okay, setiap bulan, setiap kali aku achieve satu achievement, aku akan ambil 10% daripada achievement tu untuk reward diri. So, saya ambil 4 juta je lah untuk reward di sini. Saya takkan delay. Sebab itu kerja saya, itu semangat saya, itu adalah hard work saya. Buat apa saya nak delay? So, saya akan reward diri, tapi reward yang bersistem. Bukan main reward, aku dapat untuk 40 juta, pergi spend 40 juta, tak. Reward yang bersistem. Alright? Okay, soalan lagi saya nak tanya macam mana kalau urus dilema galas banyak responsibility. Sebab macam seperti saya dalam konteks soalan kelas je. Tapi saya rasa struggle sangat nak juggle between tolong ibu bapa dalam urus rumah untuk beri komitmen terbaik dalam kerja grouping, study, kerja society. Mesti ada salah satu ni akan ada yang kurang dan rasa bersalah. Okay. To be honest, di dalam menggalas responsibility yang sangat banyak, sebagai contoh sekarang, saya ada responsibility dekat kedai basikal, saya ada responsibility dekat cafe, saya ada responsibility untuk company baru saya iaitu AQ Consultation Resources, and then saya ada responsibility untuk Cogotong, saya ada responsibility untuk study, dan saya ada responsibility yang lain-lain lah, macam family dan sebagainya. So, to be honest, kita tak boleh nak buat semua perkara dalam satu masa. So cara saya akan menyusun benda-benda tu mengikut priority. Sebagai contoh, saya ada sekarang 4 bisnes. Cogotong Enterprise, MyCiclo Resources, Sepeda Bikes Enterprise, AQ Consultation Resources. Daripada 4 bisnes tu, saya akan meletakkan satu number of priority. First priority saya apa? Buat masa sekarang untuk bulan ni, first priority saya adalah Sepeda Bikes Enterprise. Second, apa? Cogotong. Third, apa? MyCiclo Resources. Fourth, paling yang saya let go sikit, AQ Consultation Resources. Itu untuk bulan ni. Mungkin bila Sepeda Bikes Enterprise tu dah stable, saya akan naikkan Cogotong dekat atas pula. So every month saya menyusun segala responsibility saya mengikut carta priority. Apa yang first, apa yang second, apa yang third, apa yang fourth, apa yang fifth dan sebagainya. Dan setiap benda tu saya akan bagi percentage. Sebagai contoh, saya ada Sepeda Bikes Enterprise dan juga Cogotong Enterprise. So saya letak Sepeda Bikes nombor 1, Cogotong nombor 2. Tapi berapa percentage yang saya nak letak? Saya letak, okay, Sepeda Bikes ni saya akan fokus sebanyak 70%. Cogotong ni saya akan fokus sebanyak 30%. So, bila kita clear macam tu, kita akan start bahagikan kita punya responsibility mengikut percentage dan mengikut kita punya masa. So, dia akan jadi kita menguruskan tu dengan lebih bersistem. Itu yang penting. Right, setengah parents tak pernah anak diorang buat bisnes dan belajar sebab takut terganggu pelajaran. Tapi anak diorang sangat minat dalam bisnes ni. Jadi macam mana nak yakinkan parents yang anak diorang ni mampu handle bisnes sambil belajar? Jawapan dia adalah result. Dia macam ni. Bila parent tak bagi sebab sayang. Kita kena faham benda tu. Kalau kita nak buat, boleh. Okay, tak ada masalah. Boleh, sekejap
Okay, sorry. Alright. So, okay. Parents sayang kita. Kita kena faham dia tu. Parents sayang kita. Sebab tu dia tak nak kita terganggu. Kita akan bercakap, oh tak apa, adik buat bisnes pun, belajar, still perform lagi semua. Jangan setakat bercakap. Tunjuk result. Awak buat bisnes, you do bisnes. Bisnes tu dapat membantu diri sendiri. Maksudnya mungkin sebelum ni bergantung pada duit yang parents bagi. Tapi sekarang dah tak dah. Kita boleh beli makanan sendiri, boleh hidup sendiri. Dalam masa yang sama, result kita pun melecut, cantik. So dekat situ, parents kita tak adalah rasa risau. Parents kita ni tak bagi sebab dia risau. So jawapan dia lah, macam mana kita nak buktikan adalah dengan result. Kalau kita selalu cakap kepada parents kita, saya pastilah, saya pasti mesti ramai cakap macam ni, alah bisnes ni biasa-biasa je, boleh je belajar, okey je belajar. Tapi kalau akhir sem, habis final, belajar kita pun merosot, bisnes pun tak ada result, macam mana parent kita nak percaya? So pastikan kedua-dua perkara tu ada result. Belajar ada result dan bisnes pun ada result. Barulah mereka yakin. Kita kena faham what is the objective of our parent. Apa objektif parent kita tak bagi kita buat bisnes atau belajar? Jawapan dia adalah sebab mereka risau. Kalau bisnes tak menjadi, belajar tak menjadi, apa nak jadi dengan anak aku? Tapi kalau dia tengok bisnes alhamdulillah menjadi, belajar pun okey, dia pun tak risau. So parents sayang kita, bukannya nak menghalang kita. Right? So saya harap semua persoalan terjawab. Mungkin ada yang tak komplit, tapi macam yang dua soalan yang atas tu tak komplit sebab itu memerlukan masa yang sangat panjang untuk didetailkan sedalam-dalamnya. Okay? Tapi saya dah bagi dia punya base. So insyaAllah saya harap malam ni saya membantu banyak orang, insyaAllah. Dan saya harap saya memberikan ilmu yang bermanfaat. Thank you so much. Thank you kepada tim yang menjayakan talk ni. Terima kasih menjemput saya dan terima kasih memberikan saya ruang untuk membebel. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Aklan atas perkongsian yang bagi saya sangat menarik dan sangat bermanfaat lah pada malam ni. Okay, so untuk peserta-peserta lain, kalau macam ada nak tanya soalan lagi ke, bolehlah direct DM kan Aklan. Boleh direct DM ataupun yang ada TikTok tu boleh follow, tengok video-video Aklan sebab sangat recommended lah. Rugilah kalau tak tengok dan tak follow tu ya. Okay, jadi saya minta maaf atas salah silap sepanjang saya mewawancarai macam gitu. Okay, sebelum kita tutup, saya serahkan kita ambil sesi fotografi 1, 2, macam lah. So saya jemput unit Power Pro untuk handle. Okay. Okay, saya ajak ramai-ramai untuk kita sama-sama buka kamera. Siapa yang nak buka tu boleh buka. Alright. Okay, kita tangkap gambar formal dulu ya. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, sekejap Okay, informal. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Pak Pro dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Aklan, speaker kita pada malam ini dan juga para peserta. Para peserta diminta untuk isi Google Form maklum balas dan juga kehadiran dekat chat box. Boleh dapat kat situ. Okay, jadi itu je. Terima kasih lagi sekali Aklan dan majlis malam ini disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you. Thank you too.